Oke, hello guys. Eh, Ingin menjadi guru dan nak tahu syarat kemasukan ke IPG dan nak tahu apa kelebihan menjadi seorang guru, saksikan video ini. Oke, hello guys. Kali ini memang dalam suasana sempoi lah. Topi pun terbalik macam ni. Oke lah, pusingkan dia dulu. Dalam suasana sempoi macam ni, sekarang ni PDPDR dan kebanyakan bekerja dari rumah. Tak apalah, dalam suasana sempoi saya bagi saja background di belakang ini untuk kita tengok, sebab ini adalah tempat-tempat kerja saya di yang selalu saya buat benda-benda aktiviti selepas sekolah lah. Sekarang ini saya berada di sekolah, tapi untuk makluman kita, saya pernah berada di 2 IPG sebelum ini di Sarawak, kerana bertugas sebagai seorang kaunselor organisasi, dan sebab itu juga saya share info yang melibatkan kemasukan dan ingin menjadi seorang guru kali ini, sebab ada saja masa bila dah lepas SPM mesti ada community yang akan bertanya, mesej dan sebagainya. So saya fikir mungkin dah tiba masa untuk saya kongsikan input kepada korang. Jadi daripada SMS tanya itu tanya ini, saya share saja apa yang patut dan saya senaraikan di sini. Saya baca-baca saja, dan mungkin juga kadang-kadang itu akan secara umum, sebab benda ini untuk makluman kita, dia akan sentiasa bukanlah berubah secara total, tapi ada saja akan berubah benda-benda yang melibatkan seseorang itu untuk mencapai cita-citanya menjadi seorang guru. Okey, bercakap tentang guru ini, ramai jugalah termasuk generasi lama dulu pun ada yang menjadi guru tu bukan kerana dia minat, suka, tapi isi-isi saja dah dapat. Ada juga yang sangat berminat, ada juga yang memang suka menjadi guru tak juga dapat. Jadi saya boleh katakan ini adalah usaha kita peringkat pertama lah. Yang selebihnya itu memang kita kena kata orang tu rezeki di tangan Tuhan. Kita percaya dengan itu, sebab dimanapun kita ditempatkan pastinya itu untuk menjadikan kita seorang yang ada tujuan lah kita ditempatkan di dalam satu komuniti. Okey, so itu saja sedikit pengenalan. Saya terus saja kepada info-info ni. Nanti korang catatlah, kalau ada pun korang boleh type saja di bawah. Nanti akan saya upload benda ni ke internet. Okey, yang pertama sekali, ramai orang bercakap tentang guru, dan orang tak kisah sangat sebenarnya, tapi bila dah SPM, masa itu dia akan menjadi sangat viral, sangat penting, sebab dia akan mula tertanya apa yang nak diminta dan sebagainya. So kerjaya guru ni adalah satu yang akan menjadi perbualan dan menjadi minat khususnya ibu bapa, sebab mereka tahu hala tuju menjadi seorang guru ni adalah satu yang sangat stabil, ya. Okey, syarat-syaratnya kalau dahulu, walaupun benda ni sentiasa berubah, okey, dia setahu saya dia seseorang itu harus mendapat sekurang-kurangnya 5A. Ya, 5A. So dalam apa yang 5A dia tu, kita boleh rujuk internet jugalah, sebab ini akan berbeza mengikut IPG, sebab sesebuah IPG itu dia ada niche, dia ada kebitaraan, ataupun maksudnya kalau IPGA ini dia tentang subjek-subjek tertentu dan sebagainya. Lepas itu ini yang kita kena tahulah, supaya di mana apa minat kita, apa kelebihan subjek yang kita ambil itu semuanya baik ke arah sains ke sastra dan sebagainya kan. So di situ nanti akan memperlihatkan pilihan-pilihan kita di dalam web. Okey. So untuk mendapatkan informasi tentang IPG ini, dia kebanyakannya dari internet lah. Senang cerita, kita follow saja FB. Jadi sekarang ni tak macam dulu. Kalau dulu kita nak tengok paper dan sebagainya, tapi sekarang ini kita follow je mana-mana IPG, mana-mana institusi yang kita minat. So bila dia update di situ nanti, khususnya iklan, ya, khususnya iklan yang dipamerkan di situ. So di situlah kita mulai mengorak langkah untuk mengikuti. Just follow the ialah iklan tu lah. Dia suruh kita ini, itu dan sebagainya, kita ikut saja dan menyediakan apa yang patut. Nah, itu adalah langkah yang sangat penting, ya. Sebab kalau kita tak tahu iklan, maka berakhirlah semuanya macam tak gunalah.
Contohnya untuk 2021, rasanya iklan tu dah lepas, kemasukan pun dah ready untuk kemasukan ke IPG untuk 2021. Namun ini info untuk kita pada masa-masa akan datang jugalah. Okey. Okey, kalau kita tengok sejarah, mungkin sedikit sebanyak tentang sejarah lah. Kalau dulu ni dia disebut maktab, maklumlah semua maktab dia di-upgrade lalu dijadikan institusi. Kalau dahulu tu maktab tu bermula dengan sijil, upgrade kepada diploma, dan sekarang ni bila dah masuk ke level institute, maka dia memberi seseorang individu tu, murid tu, untuk memiliki degree selepas tamatnya dia di IPG. Okey. Dia di bawah KPM. Ini yang satu yang menarik lah, sebab ini adalah satu kerjaya yang confirm kita dapat bila kita menamatkan sesi pengajian kita di IPG. Kemudian IPG ni kebanyakannya bercerita ataupun berakhir di sekolah rendah, kebanyakannya. Namun ada juga pada sebelum-sebelum ini di mana mereka yang masuk tu menggunakan STPM. Ya, ini sejarah sajalah. Mereka juga, walaupun dia belajar di IPG, tapi dia akan mengajar di sekolah-sekolah menengah. Tapi untuk yang sekarang ini kebanyakannya dia akan fokus kepada pendidikan di sekolah rendah. Okey, mungkin subjek-subjek tertentu kita tak tahulah. Berbeza dengan di institusi universiti, kebanyakan mereka akan berada di sekolah menengah. Okey, ya. Seterusnya saya akan berkongsi tentang kelebihan-kelebihan berada di IPG. Dia banyaklah dan sangat baik. Khususnya bila kita ingin satu kerjaya yang tetap. Kita tak mau lagi nak tunggu-tunggu itu ini dan sebagainya. Mungkin juga keluarga itu tak mau bebanan dari aspek kewangan yang menyekolahkan mungkin ramai anak dan sebagainya, tanggungan kewangan. Maka ini adalah satu institusi yang sangat baiklah untuk anak-anak kita. Ya. Yang pertama sekali bercakap tentang IPG ini ialah allowance, ya. Tentang yang saya sebut tadi itu, sebab bila kita masuk ke mana-mana institusi, allowance diberi ini sangat baguslah. Kalau setahu saya dalam masa terdekat ini diberi sekitar 430. At least itu sangat baiklah. Sebab paling tidak pun mungkin mereka boleh berjimat dari cara makan mereka, dan sedikit sebanyak mungkin boleh beli peralatan fotostat, kertas dan sebagainya. Jadi selebihnya itu mungkin ibu bapa masih boleh menolong, tapi at least ini boleh membantulah. Apatah lagi sekarang ini zaman internet, semua orang nak pakai laptop, komputer, reload dan sebagainya. So walaupun dilihat kecil sedikit, tapi mungkin bagi sesetengah orang ini sudah sangat-sangat membantu. Malah ada lagi yang dapat menyimpan duit, ya. Okey, so bila kita ada allowance ni, ada bantuan mak bapak dan sebagainya, kita tak akan loan, ya, kita tak akan mungkin ambil PTPTN. So ini bermakna kita akan bebas hutang. So keluar kita nanti tamat kita jadi seorang cikgu, kita free dari segi hutang, ya. Kita tak perlu nak membayar lagi iuran pengajian kita selama ini. So ini sangat baiklah. Kemudian ini sangat membantu ibu bapa sebab mereka mungkin tak perlu memikirkan banyak tentang perbelanjaan anak-anak mereka. Semester 1 PPI SMP sampailah semester 8, kedengarannya memang lama lah, sebab 5 tahun, ya. Semester 1 PPI SMP, kalau mereka okey, mereka akan masuk ke tahun keempat dia yang mana menjanjikan degree. Nah, itu yang kelihatan lama, tapi berbaloi lah sebab mereka keluar dengan ijazah, ya. Mereka keluar dengan ijazah, mereka keluar dengan pekerjaan yang memang terjamin, ya, dan terus akan dapat memulakan kehidupan yang baru. Okey. Yang keduanya, cara belajar mereka di IPG ini sangat bersesuaian dengan gaya hidup sebagai seorang guru, sebab mereka akan diajar tentang amali, praktikal, kemahiran-kemahiran tertentu. Contohnya kemahiran ni kalau dululah, sebab bila dah kena COVID ni, PKP semuanya, ini semua tak dapat, ya. Maksud saya ni ialah kemahiran ni, kalau dulu mereka mungkin belajar tentang kemahiran mengelolakan sukan olahraga, mereka kena buat
line padang, kena tahu undang-undang, mereka jadi peserta, mereka jadi dia punya pegawai-pegawai kejohanan dan sebagainya. So mereka belajar praktikal dan pada masa yang sama mereka tahu kemahiran-kemahiran ini balik ke sekolah nanti mereka akan mudah membantu dan keperluan sekolah akan okey lah. Kemudian dia bukanlah teori semata-mata, sebaliknya amali praktikal kemahiran. Contohnya sesi-sesi praktikum, mungkin ni dia ikut kepada setiap IPG, bidang pengajian yang mereka ambil juga. Contohnya mungkin sekitar SEM 5, SEM 7, SEM 8 ada yang praktikal dia sehingga 3 bulan. Kalau SEM 8 itu sekitar 1 bulan. So ini yang baik dia sebab mereka bila mereka balik ke sekolah ataupun pergi ke sekolah, mereka akan melihat satu situasi bagaimana gaya hidup di sekolah itu, bagaimana sekolah itu beroperasi. So secara tidak langsung mereka juga akan mempunyai satu attitude yang mereka sentiasa bawa mereka pergi ke sekolah, balik semula IPG, dan pengalaman itu akan makin mendewasakan mereka dari aspek kerjaya mereka. So mudah-mudahan ini akan sangat membantu mereka. Kemudian kerjaya ini adalah sangat terjamin. Inilah kelebihan kenapa khususnya ramai ibu bapa yang mendorong anak-anak mereka untuk menjadi seorang guru pendidik. Kerana bila mereka keluar nanti, satu, kerjaya dah terjamin, kedua, mereka dah dapat degree. Dan kalau mungkin dari aspek beban kewangan itu tak ada, sila-sila mak bapak lagi support dia untuk terus belajar ambil master. So kelihatan budak-budak sekarang ini bila dia keluar SPM, begitu cepat dia boleh dapat master dan PhD, doctorate. Kalau sokongan ibu bapa berterusan ataupun individu pelajar itu sendiri seorang yang sangat suka untuk belajar dan going for the higher scale, mungkin dia menolak tepi sekejap keluarga, suami isteri barangkali. So dia akan mungkin menamatkan sesi pendidikan dia sebagai seorang yang memiliki PhD suatu hari nanti, tapi masih bergelar seorang cikgu. Dan apa kelebihan PhD ini? Kalau dia minat, dia akan boleh extra income. Kalau kita melihat kepada extra income, sebab dari situ dia boleh buat itu, buat ini, buat buku, jadi penceramah itu ini. Dan kalau dia mau jawatan, malah itu akan lebih cepat lagi. Tapi ini akan terpulang kepada siapa individu, siapa keluarga persekitaran dia, ini akan sangat mempengaruhi juga. Okey, seterusnya belajar percuma. Ini yang bagus sebab bila kita bercakap tentang institusi swasta yang ada, pergi ke tempat itu saja dah berbayar. Contohnya lah beli itu, beli ini, yuran dan sebagainya. Tetapi di institusi ini belajar percuma sebab dia dibiayai oleh KPM, tak ada yuran itu ini dan sebagainya. Seperti yang saya beritahu tadi, tak ada PTPTN, tinggal pula di asrama yang mungkin ada aircon dan sebagainya. So gaya hidup pembelajaran mereka ini sangat best lah. So kadang-kadang input ini mungkin penceritaan ini agak formal, nak buat sempoi sangat pun tak boleh juga sebab ini semua informatif punya sharing. Walau apapun tak apalah, saya kongsi-kongsi saja secara sempoi. Korang catatlah mana yang perlu, sebab mungkin keperluan orang nak tahu ini dan sebagainya mungkin tak sama. So orang catatlah nanti So itu antara kelebihan. Ada banyak lagi lah nak kata gaya hidup mereka macam mana, sebab mereka juga dibimbing oleh pensyarah lecturer yang higher educated punya di IPG. So ini pun akan membawa mereka mempunyai satu attitude yang sentiasa mencari ilmu, dan kalau dia diserapkan dengan nilai-nilai yang baik, balik dia ke sekolah nanti, suatu hari nanti pelajar-pelajar ini juga akan membawa mood, attitude itu kepada pelajar-pelajar SPM mereka, STP mereka yang mungkin berada di sekolah. So ini juga akan menjadi satu wadah yang baik di mana they themselves yang menjadi kesaksian gaya hidup itu yang akan mempamerkan hal-hal nilai-nilai yang baik kepada sekolah. So itu yang sangat baik. Okey, seterusnya apa lagi?
Ya, 5 tahun tadi sudah saya kongsikan. Cabaran dia tetap ada. Walaupun mungkin tak relevan sangat sekarang ni sebab yalah mana tahu belum apply lagi, belum masuk lagi, tapi cabaran dia tetap ada lah untuk yang dah masuk. Sebab itu bagi setengah orang memang meletihkan, tapi meletih ini dia tidaklah sepanjang semester itu, ada semester-semester tertentu ya. Akan ada kadang-kadang mereka buat coursework yang tiba-tiba banyak dan sebagainya. Tapi kalau seseorang itu pandai menguruskan masa, pengurusan diri dia baik, maka dia tak akan ada masalah lah di sana. Lagipun dalam komuniti yang kecil ataupun besar di dalam IPG itu ada kawan-kawan mereka dan paling tidak ada kaunselor untuk mereka boleh bercakap, berbual, bercerita tentang permasalahan mereka yang boleh mendorong, memberi motivasi pada mereka untuk meneruskan pembelajaran mereka di IPG. So, nak kata cabaran sangat itu tak jugalah, sebab cabaran itu akan menjadikan mereka lebih berpengalaman. Sebab mungkin esok lusa bila mereka berada di sekolah mungkin akan lebih mencabar. So, ini juga akan membentuk jati diri mereka menjadi lebih mantap. Okey, sekitar 16 minit sudah. Panjang ni. Okey, berbalik tentang pengambilan ya. Mungkin ada yang dah mula hilang fokus tadi dan sebagainya. Pengambilan ini seperti yang saya beritahu tadi, sentiasa like FB mereka sebab kadang-kadang benda ini akan berubah-ubah ya, sedikit-sedikit akan berubah. Selalu tengok update daripada FB page ataupun web yang ada sekarang ini. Sebab budak-budak zaman sekarang ini begitu mudah. Satu yang saya sebut mudah ini ialah sebab tidak seperti dahulu mereka perlu mencari surat khabar, beli, cari, tengok ya. Maksud saya sekarang ini ialah mereka mudah mendapatkan informasi itu di internet yang pertama, dan kedua mereka dari kawan dan cikgu mereka sendiri. Sebab bila seorang dah dapat, dia share kepada 40-50 orang, 50 orang tu share lagi pada kawan-kawan mereka, maka akan sangat cepat. So di situ saya tengok yang agak relevan adalah melalui web dan kawan mereka. So pendek kata, dalam situasi ini memang handphone kena reload lah, kena ada akses internet selalu. So ini juga satu hal yang perlu dititik beratkan. Ialah perlu dorong anak-anak kita bukan saja untuk apply mana-mana saja, tapi mungkin fokus kepada masuk ke IPG. Sebab selain daripada itu memang ada masuk ke matrikulasi, diploma, tingkatan 6 dan sebagainya. Dia ada pro and kontra dia jugalah. Tapi oleh kerana kita bercakap tentang IPG, maka kita fokus pada IPG sekarang ini. Okey, katakan selebihnya itu ya. Katakan bila dah masuk nanti ataupun masuk IPG ni, kita nak kena buat apa? Okey, mungkin mak bapak pun bertanya. Dia ada beberapa perkara lah yang kena buat. Sebab bila kita dah isi tu, contohnya 5A tadi, dia ada isi dan kita tunggu sekejap, dia akan dipanggil untuk apa ni, menjawab ujian ya. Kebanyakan ujian ni adalah ujian psikometrik yang lebih pada personality lah ya. Sebab kadang-kadang soalan ini pelik-pelik soalan tu, tapi jawab je ya. Yang penting jawab saja, kena habiskan. Contohnya, pernah tak dengar bunyi pelik-pelik dan sebagainya? So hal-hal begitu adalah tentang personality, sama ada anda sesuai menjadi seorang guru ataupun tidak. Dan yalah, selain pada apa ni, karakter yang orang tak tahu, orang juga nak tahu dalaman kita. So bagi cikgu, jawab saja itu ya. Kena jawab dan habiskan. Ya, kebanyakannya melibatkan soalan setuju tidak, setuju tidak. Tak perlu nak fikir banyak lah sebab soalan banyak, masa pendek. Okay. Yang kedua, dari selepas tu kita akan tunggu, dan kalau kita berjaya, kita akan ditawarkan untuk ini berbeza sedikit lah. Kalau dulu PKP ini belum ada, kita akan pergi ke maktab-maktab ataupun institusi IPG yang ada untuk menjalani sesi ujian fizikal. Tapi sekarang ini oleh kerana semua benda ini semua tak ada rasanya dalam setahun dua yang lepas lah. Setahun yang lepas lah. Ya. So semua ini telah ditukar kepada untuk merakam video ya. Contohnya untuk dia sekitar 8 minit ya. Demonstrasi pengajaran dan juga ujian kecergasan ataupun fizikal. So sekitar dalam 5 minit itu mungkin
kita akan bercerita tentang background. So dalam situasi ini, konteks sekarang ini ialah orang ingin melihat bagaimana perbualan kita, fokus mata kita, pergerakan kita dan sebagainya yang menayangkan semua tubuh kita. Ya, kadang-kadang orang tak pandai bercakap macam mana nak jadi cikgu kan. So kena ceritakan background dari mana, apa dia buat, apa minat dan sebagainya, kita sebut saja. Sebab orang akan menilai itu nanti dari puluhan ribu orang, memang susah juga nak menilai inilah. So itu akan banyak tapisan. So kena buat yang terbaik sampailah kamu rasa video itu terbaik. Kalau tak, you kena buat sampai baik lah. Ya, dalam 5 minit itu, 3 minit itu. Kemudian 5 minit itu adalah sesi pengajaran seolah-olah anda sedang mengajar. Ya, tubuh kena nampak semua. Kalau nak guna ABM, buat dia menarik, atraktif. Masa ini you kena ada kemahiran bercakap. So yang ini semua kena keluarkan dalam sesi rakaman itu, ya, yang mana akan dihantar kepada pihak yang akan dimaklumkan lah. Okey, ujian kecergasan pula sekitar 3 minit, ya. 2 minit awal adalah tentang diri, perkenalkan diri dan sebagainya. Contohnya apa, berat badan, ketinggian, BMI, dan 1 minit itu adalah kalau yang lepas itulah ujian burpee. Burpee itu ialah memang ujian fizikal lah. Banyak juga nak dibuat. Saranan cikgu ialah kalau kita memang minat menjadi seorang cikgu ataupun kita dah mula apply, mau tak mau paling teruk lah dalam 2 minggu tu kita kena push fizikal kita ke satu limit yang tinggi untuk persediaan kepada sesi ujian tu. Itu kalau dulu di IPG, ujian UKCG ni, kebanyakan mereka yang datang itu ialah ada yang dah pucat muka, ada yang kata saya tak minat tapi bapa saya suruh, ada yang buat sekadar buat je, ada yang tak mampu nak buat, ada yang dapat buat dengan baik. Kadang-kadang itu yang kita kasihan sebab mungkin fizikal mereka okey, jawapan mereka nanti so susah jugalah, ya. So itu yang kedua. Yang pertama tadi tu ujian, yang kedua tu untuk mencipta video, kemudian yang ketiga ialah tawaran kepada anda, tapi ini bersyarat, ya, sebab nanti mereka akan minta dokumen. Ya, kadang-kadang kita ni buat semua benda tapi dokumen tak ada, itu tak ada, ini susah nak buat, lambat dan sebagainya. So ini juga yang menduka citakan sikit bila dokumen itu tersalah tempat, pergi ke tempat lain. Kalau di kampung-kampung dokumen itu tak sampai dan sebagainya, so susah jugalah. Tapi the best is sentiasa alert dengan Facebook lah. Mungkin boleh sekali-sekala rujuk kepada IPG di tempat anda buat, supaya kita tahu bahawa masa ini orang dah post surat, orang dah post ni. Itu kalau dulu lah, tapi kalau sekarang ini dihantar secara online saja, email dan sebagainya. So kita kena biasakan diri di situ. Kalau teruk pun kita tak tahu, minta tolong lah, minta tolong kawan, saudara mara dan sebagainya. Makna di sini ialah kita kena kreatif lah. Andai kata kita di kampung tapi kita nak tunggu surat ataupun dokumen sampai di kampung, internet tak ada, usah juga. Ya, kena mungkin ialah contohnya kena rujuk saudara mara di bandar. Nanti kalau ada apa-apa dia akan call. Ini contohnya. Maknanya kena ada kreativiti. So biasanya akan dipanggil. Kalau dulu temu duga tu, kalau contohnya dalam BI kena speaking lah. Dia kena tengok subjek yang di pohon. Okey. So itu antara yang penting lah. Yang pertama tadi, yang penting bagi cikgu itu adalah apa yang menariknya untuk masuk ke IPG, dan kemudian syarat-syarat, ya, bermula dengan 5A dan sebagainya. Lalu akan isi itu kalau dapat dia akan terus kepada ujian personality, kemudian untuk buat video dan penyediaan dokumen. So mungkin kepada ibu bapa, bagi anak-anak kita yang sangat berminat, satu, kita sokonglah mereka paling tidak pun dengan internet, dengan sentiasa alert dengan Facebook, di online, email dan sebagainya, supaya kita dapat mendorong mereka. Sebab saya melihat kerjaya sebagai seorang guru di IPG ini sangat terjamin, baik, dan sangat membantu keluarga-keluarga yang mungkin kurang berkemampuan, dan apatah lagi keluarga yang memang minat, ya, anak dia menjadi cikgu. Maka ini adalah satu saluran yang sangat baik. Sebab dari segi perspektif ilmiah, mereka juga akan cenderung untuk further study, ya.
sebab mereka sentiasa bermain dengan buku-buku, sentiasa bercakap tentang ilmu. Maka bila seorang mau further study, yang seorang pun akan terdorong sama dan sebagainya. Berbeza dengan bila kita dah mula bekerja di arena yang agak berbeza. So untuk fokus kembali untuk belajar itu agak sedikit sukar. So saya rasa dorongan itu pentinglah kepada anak-anak kita dan kepada anak-anak SPM ya yang masih berminat, terus alert lah dengan info-info semasa, sebab kita tak tahu, kadang-kadang kita minta A tak dapat, minta B tak dapat, rupa-rupanya kita minta yang C, yang IPG ni pula dapat ya. Kadang-kadang kita minta sekali dia dah dapat, ada yang yalah macam-macam lah cabaran tu. Bak kata orang, rezeki kita tak tahu, tapi usaha tu kena ada. So saya rasa itu saja yang cikgu kongsikan pada kali ini. Walaupun cikgu sekarang ini sudah berada di sekolah, tapi input ilmu itu masih ada. So mungkin rumusan dari saya bagi anda yang berminat untuk menjadi cikgu, jangan sekadar ada result yang baik saja, tapi kena prepare 3 perkara tadi, iaitu ujian-ujian personality yang perlu dijawab cepat, ya tidak, ya tidak. Ready untuk buat video, physical pun kena fit, dan mudah-mudahan selepas semua itu dilaksanakan, dan ya mana tahu esok lusa akan menjadi seorang cikgu. Dan ramai juga anak murid sekarang ya yang cikgu ajar satu masa dahulu pun dah menjadi cikgu. So itu adalah satu satu hal yang kita banggakan lah, sebab at least adalah beberapa orang dalam budak-budak yang kita ajar satu masa dahulu menjadi seorang cikgu ya. Yang mungkin selebihnya tu mungkin juga di bidang-bidang lain. So cikgu rasa itu saja. Kalau ada sebarang persoalan nanti komen saja di bawah. Apa-apa, all the best dan selamat menjadi seorang guru.